Salam sejahtera kepada Tuan. Di sini kumpulan kami akan membincangkan tajuk mengenai perancangan strategik dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, The Mystery of Education. Okay, saya Cliff Meminggang anak asing dengan rakan-rakan yang lain, iaitu Fazuni, Uzair bin Zubair, Muhammad Asmawi, Muhammad Azali dan Rozaini. Next. Okey, kita lihat pengenalan kepada KPM ni. Okey. Pendidikan ni dia memainkan peranan penting sebab untuk merealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi negara maju. Kita dapat lihat kebanyakan negara di luar sana seperti negara-negara maju Eropah, orang maju kerana apa? Kerana pendidikan. Okey. Pendidikan di Malaysia ni dia bermula daripada pelajaran tradisional dengan menggunakan kaedah kapur dan sehingga kini wujudnya kaedah teknologi. Pendidikan di Malaysia dia merupakan langkah jangka panjang kerajaan ke arah meningkatkan prestasi seseorang secara menyeluruh dan bersepadu. Sebab apa pendidikan ni perlu meningkatkan prestasi seseorang? Sebab dia merupakan langkah jangka panjang kerajaan. Contohnya macam kesinambungan untuk menjadi pemimpin hadapan dan sebagainya lah. Okay, tujuan pendidikan ni juga dia ingin melahirkan manusia yang seimbang daripada aspek intelektual, jasmani, emosi dan rohani. Okay, di sini kita dapat lihat peranan pendidikan Malaysia ni dia begitu penting untuk membimbing sistem pendidikan di negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan. Nama saya Rozaini bin Muhammad Syahiti. Saya akan membentangkan berkenaan tentang matlamat penubuhan KPM. Pertama sekali adalah untuk memberi peluang pendidikan sama rata kepada semua warga negara Malaysia, tidak kira bangsa. Yang kedua, membentuk rakyat Malaysia supaya taat dan bekerjasama demi negara mengikuti rukun negara yang termaktub dan perlembagaan serta melahirkan moden insan yang berjaya, beriman, berakhlak dan berilmu. Dan terakhir sekali adalah persediaan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara pada jangka masa panjang. Dan seterusnya adalah yang pertama adalah visi dan misi. Visi yang utamanya adalah menjamin pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk mentangkan isu yang selain itu. Silakan. Okay. Assalamualaikum. Saya Fazuni Uzair bin Zubair. Okey, dalam KPM dia mempunyai perancangan strategi. Dia ada 4 perkara dititik beratkan. Yang pertama dari segi strategi, taktik, plan dan action lah. Okey. Yang merupakan langkah yang berhati-hati dan berdisiplin bagi menghasilkan keputusan yang positif ketika berurusan dengan cabaran yang dihadapi organisasi dan perlu dimanfaatkan oleh organisasi atau orang yang memiliki kebolehan dan autoriti. Maknanya macam contoh sedia adalah pandemik COVID-19 kan. Pihak KPM ni dia perlu membuat satu perancangan strategi lah dari segi pembelajaran, dari segi peringkat rendah, menengah dan pengajian tinggi lah. Yang keduanya, sebagai satu pengurusan yang baik, ia akan menjamin kesinambungan tujuan suatu organisasi agar tercapai dengan jayanya lah. Next. Okey, KPM juga mempunyai objektif dasar pendidikan kebangsaan yang terdapat dalam pendahuluan kepada Akta Pelajaran pada tahun 1961 iaitu berbunyi bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya. Okey, dan seterusnya kawan saya. Terima kasih kepada sahabat saya Encik Fazli Zaid. Nama saya Muhammad Azhar Azwan bin Hassan, Metrik 257-487. Saya akan membincangkan tentang masalah dan cabaran yang dihadapi oleh KPM. Yang pertamanya adalah kekurangan tenaga pengajar terutamanya di pedalaman Sabah dan Sarawak. Dan dapat dilihat sekarang usaha KPM sebelum ini dengan menambah bilangan guru di negeri tersebut. Yang keduanya ialah isu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PGPR yang bermula tahun lepas waktu berlaku pandemik ini
yang memberi kesan dan impak yang besar dalam pendidikan di negara kita. Seterusnya, dan kita dapat lihat analisis strategi oleh KPM. KPM telah melakukan analisis dengan melaksanakan pengambilan guru secara one-off atau pengambilan sekali ambil. Dan penglibatan pengambilan guru ini adalah kebanyakan daripada mata perguruan dan juga pelajar-pelajar yang mengambil jurusan pendidikan di bahagian ICT. Dan pengambilan khas berseramai 18,302 orang guru baru untuk mengisi kekosongan jawatan pegawai perkhidmatan pendidikan di DG 41. Bagi mengatasi masalah kekurangan guru di Sabah, Sarawak, Johor dan Selangor, langkah ini adalah langkah yang baik yang diambil oleh KPM untuk menempatkan guru dan memberi pekerjaan kepada mereka serta mereka dapat mengajar kepada anak-anak murid. Analisis KPM juga dilihat dapat mengatasi masalah pengajaran dan pembelajaran dalam melaksanakan PDPR. Jadi kita dapat lihat PDPR ini memberi kesan yang ataupun terdapat berbagai reaksi daripada terutamanya pada waris pelajar sendiri, di mana waris perlu mengajar anak-anak mereka sendiri dengan mendapat arahan daripada guru melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Dan sesi perkusulahan tidak bersemuka, tidak dilaksanakan, tapi program PDPR ini tetap diteruskan untuk memastikan bahawa setiap pelajar dapat ilmu daripada pihak pengusaha sekolah. Dan supaya sesi pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan walaupun negara dilanda pandemik COVID-19. Seterusnya. Terima kasih saudara Azhari. Saya Muhammad Asmawi bin Muhammad Salim, nombor metrik 257434, akan membincangkan cadangan langkah strategi. Isu KPM yang tidak menetapkan sebarang tempoh tertentu untuk guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman hangat diperkatakan di kalangan guru-guru. Antara langkah strategi yang boleh dilakukan oleh KPM dalam mengatasi isu ini ialah melaksanakan penempatan yang sesuai pada guru baru. Sebagai contohnya, penempatan mengikut negeri asal atau negeri kelahiran guru. Ini kerana mereka sudah biasa dengan keadaan sekeliling yang berlaku. Seterusnya, penempatan mengikut giliran yang dalam satu tempoh perkhidmatan yang munasabah supaya berlaku adil kepada semua guru. Tidak timbul masalah apabila sistem ikut giliran diperkenalkan. Contohnya, setelah guru yang baru menamatkan pengajian, mereka akan menggantikan tempat guru yang telah memenuhi tempoh mengajar di kawasan pedalaman. Langkah strategi yang boleh dilaksanakan oleh KPM bagi menyelesaikan isu PDPR ialah dengan mengadakan kelas di siaran televisyen. Ini kerana tidak semua pelajar yang memiliki peranti atau gadget sebagai selain masalah capaian internet yang mengganggu kelancaran proses PDPR, terutama di kawasan pedalaman. Melalui siaran televisyen sudah pasti tidak memerlukan penggunaan internet. Sebagai contohnya Didik TV. Next. Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa KPM adalah tunjang kepada kejayaan sesebuah negara melalui pendidikan. KPM memainkan peranan yang penting dalam pembangunan modal insan. Antara matlamat KPM adalah meningkatkan kualiti guru dan pemimpin pendidikan bagi mengekalkan dan menaikkan kecemerlangan pelajar. Oleh itu, sistem pengambilan guru secara one-off perlu dilaksanakan dengan teliti untuk mengelakkan sebarang isu yang negatif berlaku dalam sistem pendidikan. Manakala pelaksanaan PDPR oleh KPM harus dikemaskini dari semasa ke semasa bagi mengelakkan keciciran dari segi sistem ICT, kemunculan teknologi baru dan sebagainya. Walaupun PDPR mampu memberi berbagai kesan positif kepada perkembangan sistem pendidikan di Malaysia, namun ia harus diberi perhatian yang sewajarnya untuk mengelakkan salah guna oleh pelajar dan guru. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami berkaitan dengan perancangan strategi Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.